bab 8, bahan buatan dalam industri, alloy dan kepentingannya. Okey, alloy. Alloy itu apa? Alloy adalah campuran dua atau lebih unsur tapi dengan syarat komponen utama dia mestilah logam. Komponen utama maksudnya logam mesti paling banyak dalam tu. Unsur-unsur lain boleh ada sebagai tambahan. Dua atau lebih. Mungkin campuran dua logam, mungkin campuran logam dengan unsur bukan logam, ya, ataupun mungkin lebih daripada dua logam. So mungkin 3 atau 4 logam. Ataupun lebih daripada itu pun boleh. Okay, faham Alloy. Itu adalah alloy. Campuran dua jenis logam atau lebih daripada itu. Okay, kenapa kita nak buat alloy ni? Kenapa kita nak buat pengaloyan? So untuk alloy, ada 4 kelebihan yang kamu kena tahu. Okay, yang pertama, keras. Kita buat alloy ni, so bahan alloy, kalau kita compare dengan bahan asal dia, dia adalah lebih keras. So bila dia lebih keras, dia lebih kuat. Okay, so yang ketiga, kelebihan dia adalah untuk bagi cantik. Kalau kita compare contoh sudu besi, so hanya ada atom besi saja dalam sudu besi tu. Sudu besi biasanya dia tak berkilat, dia tak cantik, warna dia pudar. Tapi kalau satu lagi sudu, diperbuat daripada campuran besi dengan bahan alloy. Okay. So kita akan nampak dia punya permukaan berkilat. So itu maksudnya kita kata cantik lah. Okay, yang keempat, kelebihan alloy ni, apa dia yang keempat, dia tahan takis. Maksudnya dia tak berkarat lah, tahan karat. Alloy memang tak berkarat. Sebab itu kita buat pengaloyan. Contoh besi. Kalau kita makan dengan sudu besi, kalau berkarat, bahaya untuk kesihatan kita. Jadi kita akan tambah bahan lain ataupun tambah bahan alloy ni supaya dia tak berkarat. So ada 4 ini sahaja. Okay, untuk kelebihan ataupun tujuan alloy. Depend pada soalan. Kadang soalan kata apakah kelebihan alloy? So 4 ni lah. Apakah tujuan alloy? So 4 ni juga. Okay, boleh sampai situ? Boleh. Okay, sekarang kita nak compare alloy ni alloy belah kanan ni dengan logam tulen. Okay, kita contoh kat sini saya ambil kuprum. Okay, ini adalah susunan atom bagi kuprum. Kita tahu kuprum adalah logam. Jadi susunan dia adalah bulat-bulat sama je semua saiz. So setiap bulatan hitam ni mewakili atom kuprum. Okay, so susunan dia kalau kamu perlu lukis, so hati-hati. Cara nak lukis dia macam ni. Dia bersilang sikit tau. Dia bukan macam dalam pembarisan kawat kaki tu, bukan. Sebab saya tengok dalam kamu punya kertas ujian, masih ada lagi pelajar yang buat susunan dia susun teratur elok je macam kawat kaki, berbaris 3-3 tu. Okay, yang tu tak mau. Okay, dan hati-hati juga bila buat bulatan, pastikan kamu buat bulatan kemas. Sama besar. Tak mau ada yang kecil, ada yang besar, tu salah. Boleh? Sebab ramai lagi yang lukisan dia cincai-cincai je. Okay, bulat tak macam bulat. So dalam pemarkahan kita nak bagi markah pun confuse. Nak bagi tak nak bagi. Betul tak? Kamu jangan sampai pemeriksa ambil keputusan tak bagi markah dekat kamu. Okay, sebab kamu lukis tak kemas. So ruginya satu markah pun sangat rugi. So tengok apa dia punya kalau soalan tanya. Okay, logam tulen ni macam mana? So apa kita nak explain? So yang pertama kita kena sebut tentang dia punya saiz. Saiz. Tengok macam mana dia punya saiz. Semuanya adalah sama sahaja saiz. Okay, kemudian kita tengok kepada yang kedua, dia punya susunan. Rapat, padat, teratur. Okay, yang ketiga, penerangan untuk logam tulen ni ialah contoh. Kalau saya pukul di sebelah sini, saya kenakan daya kenakan daya, so apa yang berlaku ialah dia akan bergerak. Dia akan beralih. Okay, dia senang saja beralih. Sebab itu, logam tulen dia adalah bersifat muluh dan juga mudah ditempa. Boleh dibentuk lah maksudnya. Dia punya susunan ni senang je untuk dia bergerak. Okay, tapi kalau kita compare dengan alloy, kalau saya kenakan daya kat belah sini,
So dia tak boleh bergerak. Kenapa dia tak boleh bergerak? Sebab kat sini saya kenakan daya dekat bahagian atas saja. Tapi dekat sini ada bulatan besar ni. Ini adalah alloy Dia tak boleh nak bergerak. Tempat yang hitam ni dia nak bergolek, nak menggelongsor tu dia tak boleh sebab dia tersangkut dengan yang oranye ni. Tu beza dia antara logam tulen dengan alloy. So untuk alloy, dia nak, bila kita ketuk dia tak kemik. So dia tak bersifat mudah, dia tak bersifat mudah ditempa. Dia susah untuk ditempa. So bila dari segi penerangan, sama juga. Yang pertama mesti cerita tentang dia punya saiz. Kalau logam tulen dia sama saiz, logam alloy dia adalah berlainan saiz. Contoh yang saya ambil tadi, yang hitam ni adalah cuprum. So yang oranye ni adalah zinc. Kita tahu saiz atom cuprum dengan saiz atom zinc adalah berbeza. Kenapa berbeza? Sebab bilangan petala dia tu. Yang kita dah belajar dalam bab-bab awal tingkatan 4 dulu. Jadi saiz dia berlainan. So bila saiz dia berlainan, apa kita nak kata tentang dia punya susunan? Dengan kehadiran atom zinc akan mengganggu susunan atom bagi logam cuprum yang asal tadi. Kan tadi yang logam tulen dia duduk teratur saja, tapi bila kita masukkan atom yang lain yang tak sama saiz, dia boleh jadi atom yang tak sama saiz ni boleh jadi lebih besar daripada logam yang asal ataupun boleh jadi dia lebih kecil. Yang saya lukis ni lebih besar. Ada juga dalam certain case dia lebih kecil. So dia akan mengganggu. Ini keyword. Perkataan bila kamu nak explain mesti ada perkataan mengganggu. Mengganggu susunan atom logam tulen yang tadi. Dalam contoh yang ni adalah cuprum. Campuran cuprum dengan zinc, dia akan menghasilkan loyang. Ini nama dia. Atau nama lain, tembaga. Sama logam, loyang dengan tembaga ni sama je. Okey, yang ketiga, explain tentang daya. Apabila daya dikenakan, lapisan atomnya sukar untuk menggelongsor. Kalau tadi, senang saja untuk menggelongsor. Okey, dapat tak? Ayat tu mesti ada 3 lah. So untuk explain, so mungkin 3 markah. Contoh soalan boleh keluar. Okey, kenapa loyang bersifat lebih keras dan kuat berbanding dengan cuprum? Okay, so kamu tengok, oh cuprum dengan loyang. Oh loyang adalah alloy. Okay, cuprum logam tulen. So jadi kamu kena cerita alloy lah. Kamu buatlah 3 ayat ni. Atom dalam loyang terdiri daripada atom yang berlainan saiz. Sebut tentang saiz. Yang kedua, sebut tentang susunan. Susunan atom dalam loyang diganggu oleh kehadiran atom zinc. Ataupun apa-apa ayat je lah janji kamu cerita mengganggu susunan. Okay, ayat yang ketiga sebut tentang daya. Bila daya dikenakan, apa yang berlaku? Okay, dia sukar untuk menggelongsor ke dia senang untuk menggelongsor? Okay, so 3 itu. Ini pun keyword soalan selalu tanya. Boleh keluar suktu, boleh keluar isi. Okay, ini contoh-contoh alloy yang ada. Pewter, duralumin, gangsa, loyang, keluli ni karat. Okay, yang ni kamu boleh tengok daripada buku teks. Okay, yang nak explain yang ni. Ada dalam buku teks. Dalam tajuk alloy ni, perlu hafal. Cakap terang, perlu hafal. Yang kena faham tadi saja maksud alloy, kenapa nak buat alloy. Okay, karangan tadi yang depan tadi. Apa beza susunan logam tulen dengan alloy. Okay, itu kena faham. Okay, yang ni lebih kepada menghafal. Okay, contoh, duralumin. Apa komposisi dia? Kena tahu apa komposisi dia. Okay, kalau dari segi sifat, senang je. Mestilah sifat-sifat tadi lah kan. Tujuan alloy tadi, lebih kuat, ketumpatan dia rendah, okay, tak berkarat. Ketumpatan rendah kat sini, sebab apa? Sebab aluminium. Aluminium ni, yang kita duk bakar ikan tu, kan kita balut dengan aluminium. So aluminium tu lah ni. Okay, dia adalah ringan. So cara ingat untuk duralumin, kalau saya ingat Ali makan Maggi dia macam ni. Maggi cup.
atas kapal terbang. Okay, kamu boleh tuliskan kalau kamu tak ada cara lagi lah untuk hafal. Kalau sebelum ni kamu dah belajar tajuk ni, atau kamu pernah tengok video-video di YouTube ke kat mana-mana ke, kamu dah ada cara nak hafal, it's okay. Kamu gunalah kamu punya tu. Okay, untuk saya, cara saya ingat daripada dulu ni. Okay, waktu zaman saya belajar pun memang yang ni juga. Okay, so cara saya ingat ialah Ali makan Maggi cup atas kapal terbang. So saya tahulah Ali tu aluminium. Makan, mangan. Maggi, magnesium. Mg kan dia punya formula. Okay, cup tu cuprum. Boleh? Atas kapal terbang sebab kapal terbang dibuat daripada duralumin. Daripada alloy duralumin. So selain daripada kapal terbang, basikal lumba. Kau pernah tengok tak orang yang bawa apa kumpulan-kumpulan basikal ni, dia ambil gambar, dia angkat basikal dia tu guna satu tangan je. Dia junjung buat atas. Kan atas kepala. Sebenarnya bukannya basikal dia tu berat macam basikal kita ni. Okay, basikal lumba adalah lebih ringan. Kenapa? Sebab bahan yang diperbuat tu, okay, dia menggunakan aluminium. So aluminium tu memang kita tahu dia adalah ringan. Jadi basikal tu memang ringan daripada basikal kita yang biasa-biasa ni. Kenapa dia buat ringan? Sebab nak laju. Kan kalau berat, slow lah. Okay, so kamu ingat itu. Selain daripada tu, kabel elektrik. Okay, yang kedua, gangsa. Okay, saya ingat geng Gustav. So, bila sebut gangsa, terus datang kat kepala saya, geng Gustav. Okay, geng tu gangsa lah. KU tu cuprum. Star adalah sternum. Okay, gangsa kita tahu dia punya fungsi untuk apa kan? Ingat gangsa lah. Okay, selain daripada tu, tubuh negara kita. Ya, atau boleh juga piala. Okay, ingat at least satu contoh. Dan nanti kita boleh fikirlah kan dia sesuai ke tak sesuai kalau dalam exam. Komposisi utama juga penting kalau dalam gangsa, komposisi utama dia adalah logam cuprum. Okay, untuk duralumin tadi, aluminium. Okay, boleh sampai situ? Okay, seterusnya loyang. Cara saya ingat. Okay. Lo, quiz. Macam kita tak suka kan selalu cikgu macam, okay hari ni kita buat quiz. Dan saya pun selalu macam, lo quiz lagi kan, tak best quiz kan. Kalau main alat muzik best tak? Kalau dengan muzik best lah. So kegunaan dia adalah untuk buat alat muzik. Lo, loyang. Ku, cuprum. Ada IZ ni kan, I ni tak ada apa, cuma Z tu adalah zinc. Okay, bahan utama dia apa? Cuprum. Sama juga macam gangsa, cuma loyang dia tambah zinc. Kalau gangsa dia tambah sternum. Okay, alat-alat lain, kunci, tombol pintu. Seumpama dengan macam tu lah, kamu bayangkan, alat muzik drum tu buat daripada apa. Okay. Sifat dia saya tak tekankan kat sini, nanti kamu bacalah sendiri. Sebab sifat dia ni lebih kepada tujuan kita buat alloy tadi. Okay, berkilat kan, cantik, tak berkarat, kuat. Okay, seterusnya, keluli. Okay, keluli nak ingat macam mana? Okay, jamban, keluli, chef. So ingat je, toilet tu toilet keluli. Okay, so apa dia? Okay, so bahasa urdu sikit. Okay, jamban, keluli, chef. Okay, toilet siapa? Toilet dekat dapur ataupun restoran lah, chef punya. Okay, so kenapa jamban? Jam, jambatan. Ban tu bangunan. Keluli, keluli ni lah. Okay, chef adalah Fe ni, sebenarnya Fe ni dari terbalik Fe ni ferrum. Kita tahu ferrum tu besi. So ini adalah dia punya bahan utama. Okay, C adalah carbon. Kan dia punya simbol C. Okay, peratusan besi sangat tinggi. Okay, ferrum.
Okay, untuk buat apa? Tadilah untuk buat jambatan pembangunan. Jadi kita boleh bayang dah, oh keluli ni untuk apa. So boleh bayang dah keluli itu macam mana. Okay, yang seterusnya. CR ni, chef. CR ni macam nama orang lah. CR ni chef. Saya je nak beritahu orang, CR ni chef. Dia kerja sebagai chef. Okay, kalau yang tadi, chef tadi, ferrum dan juga karbon. So, sama. Ferrum, besi tadi tu adalah bahan utama. Okay, karbon ada juga sebagai tambahan. Okay, ni tu nikel. CR adalah chromium. Okay, kenapa chef-chef ni? Okay, kenapa CR ni nak jadi chef? Okay, sebab chef kan ada sudu dengan garpu ni biasalah mainan dia. Kan, okay, untuk kita makan. Biasanya ada di restoran-restoran. So chef lah. Okay. Sinki. Okay, alat lain. Okay, alat pembedahan. Okay, nampak tak? Bayang Oh, sudu dengan garpu tu kamu dah bayang macam mana. Okay, sama dengan alat-alat bedah yang doktor-doktor guna. Okay, diperbuat daripada bedah. Seterusnya, filter. Okay, cara ingat dia adalah kamu ingat Peter. Kamu kenal tak Peter? Peter Parker. Pernah dengar? Kamu tak layan cerita animasi. Peter Parker. Kenal tak siapa? Yang cerita Spiderman tu Okay, layan lah tu cerita tu. Okay. Macam dah tu. Okay, Peter Parker ni. Okay, Peter. Kamu ingat je. Peter ni Peter. Peter ni, dia suka sebut satu perkataan dalam bahasa Cina tau. Okay, perkataan tu adalah Chu Sen Sep. Chu Sen Sep. Sebutlah macam mana. Okay. Peter dia suka sebut satu perkataan iaitu Chu Sen Sep. Maksud dia apa? Maksud dia adalah cenderamata. Okay, ni dia punya maksud. So jadi, Peter ataupun pewter, okay, apa yang ada dalam dia? Bahan utama dia apa? Okay, logam tulen dia adalah yang duduk di tengah ni. Ingat yang kat tengah. Sternum. So ni sternum, nampak 95%. Yang lain, Cu adalah cuprum. Sb ni adalah antimony. Yang ni kamu kena ingat sikit sebab dia punya simbol dia tak sama dengan dia punya nama. Kamu boleh tengok dekat jadual berkala unsur. Ini adalah unsur yang ke-51 ke 52. Saya tak ingat. 51 atau 52. Kamu tengok. Dia bersebelahan dengan sternum. Kalau sternum ni 50, antimony ni 51. Dia berada di sebelah-sebelah. Okay, sebab apa kena ingat, SB ni adalah antimony sebab nanti kalau soalan objektif, dia tak tulis SB. Sebab biasanya kalau soalan objektif, dia eja penuh kan. Nanti kamu tak jumpa pula, tak ada pun. Tu sensor, sekali lagi kamu salah pilih jawapan. Boleh? So kenapa cenderamata? Sebab dia punya kegunaan dia adalah untuk buat cenderamata. Bahan perhiasan lebih kurang sama kan. So piala pun boleh juga. Okay, dia macam warna silver tu kalau kamu perhati. Okay, filter ni macam warna silver tu. Okay, so kita pergi pada soalan. Kita test dulu. Okay, tengok pada soalan yang pertama. Okay, alloy cuprum lebih keras daripada cuprum tulen. Nyatakan pernyataan mana yang benar? Daya tarikan antara atom cuprum berkurang. Atom tersusun dengan teratur. Ruang kosong antara atom berkurang. Lapisan atom cuprum lebih sukar berunsur. Okay, yang mana jawapan dia? Okay, dia kata D, Nafisah pun kata D. Yes, good. Okay, D. Okay, tengok pada soalan yang kedua. Okay, apa jawapan dia? Apakah kelebihan raket badminton? Diperbuat daripada bahan komposit berbanding dengan diperbuat daripada kayu. Okay, ini soalan bahan komposit ni. Okay, tapi tak apa, lebih kurang je. Apa jawapan dia? Takkan lebih murah kan? Lebih berat? Okay, tak ada kaitan langsung kat sini. So, jawapan dia, yes, 3 dan 4. Okay, tampalan gigi, alloy Kita tak tahu pun tampalan gigi amalgam ni apa. Tapi kita tahu dia alloy. Mengapa digunakan sebagai tampalan gigi? So, bila alloy, so apa kelebihan alloy? Jadi kau pilih lah. Tahan lama ke, mudah pecah ke, mahal ke, kuat. So, jawapan dia adalah B. Okay, sebab dia lebih kuat. Sebab kita tahu alloy. Kita tengok soalan ni dulu.
Okay, apakah bahan ini? Nampak ada zinc, ada copper. Okay, yang mana yang copper dan zinc? Ada dua je tadi. Sama ada Lordquist ataupun Genk Costa. Okay, so jawapan dia D. Kan, loyang. Lordquist tadi. Okay, yang ni. Komponen utama dia ferrum. Dia digunakan sebagai alat pembedahan. Nampak? Dia bagi alat pembedahan. Okay, that's what saya kata tadi. Okay, apa jawapan kamu? Yes, A. Okay, bila ferrum saja kita tahu. Chef tadi. Okay, chef tadi. Yang ada alatan bedah. Sudu dengan garpu tadi. Gang tadi. So, yang mana? Yang CR tadi. CR ni, chef. Okay, so yang mana? A lah. Okay, soalan yang terakhir. Ini soalan SPM Okay, struktur kerangka jambatan Tun Ahmad telah bengkok selepas 6 bulan operasi. Satu struktur yang kuat yang boleh menahan kakisan diperlukan. Kombinasi bahan mana yang paling sesuai untuk menghasilkan kerangka tersebut? Okay, dia nak yang tahan kakis. Okay, laju je, confident jawab B. Kan? Sebab siapa yang tak belajar, dia akan confuse, kamu tahu lah, akan confuse, betul. Dia akan confuse sebab apa? Menahan kakisan. Kita tahu alloy, semua alloy dibuat tujuan dia adalah untuk tahan kakis. Okay, kalau kita tengok ferrum dengan karbon tadi, untuk tahan kakis kan. Copper dengan nikel, tahan kakis juga. Aluminium dengan zinc pun boleh juga. Kan, bila kita combine dua bahan logam, so dia boleh jadi alloy. Tapi yang mana? Keyword dia sebenarnya kat sini adalah jambatan. Tadi kita kata jamban keluli shaft. So yang mana jawapan dia? Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, ferrum dan juga karbon tadi. Okay, jamban keluli shaft. So shaft tadi ferrum dengan karbon. Okay, senang je kan?